Dia ditangkap dan dipenjarakan. Dan dalam penjara itulah dia menulis tafsir. Tafsir yang sangat ulung dalam masyarakat Melayu adalah tafsir Al-Azhar. Kau nak pergi solatkan jenazah dia, sedangkan dialah yang penjarakan kau, sedangkan dialah yang menzalimi kau. Tuan-tuan, Hamka kata apa? Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Sebab kalau dia tak masukkan aku ke dalam penjara selama 2 tahun, tafsir Azhar ni tak siap. Dulu tuan-tuan, saya lah dulu, ni saya nak cerita pasal saya lah kan. Kita biasa dimomokkan, sesiapa yang sayang pada bangsa, sesiapa yang berbangga dengan bangsa, maka itu adalah asabiyah. Tu saya dulu. Mungkin tuan-tuan juga dimomokkan dengan pemahaman yang sama. Tak boleh bangga dengan bangsa, tak boleh bangga dengan tempat, tak boleh rasa diri belong to our race, tak boleh. Itu asabiyah, mesti Islam. Sebenarnya itu tak benar. Itu tak benar, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, supaya kamu dapat kenal, mengenali. Macam mana nak kenal satu bangsa kalau kamu sendiri tidak mendalami tentang budaya sesebuah bangsa? Islam mengiktiraf budaya selagi mana budaya tersebut tidak bercanggah dengan Islam. Maka sebab itu ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi mengiktiraf budaya orang Madinah. Nabi datang kenduri, Nabi kata, tak ada hiburan ke? Kan? Nabi kata, makana indakumul lahu, tak ada hiburan ke? Innal ansar yu'jibuhumul lahu. Ansar ini suka kepada hiburan. Tapi hiburan yang terkawal lah. Maksudnya orang lelaki bolehlah menyanyi. Waktu kenduri kahwin tu bolehlah nyanyi lagu selamat pengantin baru. Bukanlah menjadi satu kesalahan. Bukanlah bermakna bila kita ni dekat dengan Islam, kenduri kahwin pun dah macam datang ziarah orang mayat ya. Sunyi sepi. No. Nabi mengiktiraf budaya sesebuah bangsa. Ini juga dilakukan oleh Hamka, yang mana Hamka menyambut kemerdekaan tanah Melayu. Hamka dia menyambut kemerdekaan tanah Melayu walaupun dia orang Sumatera, kerana dia kata kemerdekaan tanah Melayu merupakan kemenangan bagi orang-orang kita menentang penjajah, sehingga kan dia dituduh oleh Soekarno pada masa itu sebagai orang yang pro Malaysia, dan dia ditangkap dan dipenjarakan. 2 tahun dia dalam penjara. Tak silap saya tahun 1944 sehingga 46. Dan dalam penjara itulah dia menulis tafsir. Tafsir yang sangat ulung dalam masyarakat Melayu adalah tafsir Al-Azhar. Bila dia tulis tu dalam penjara, 2 tahun tu siap. Dan 2 tahun lepas tu dia keluar daripada penjara. Soekarno pun meninggal dunia. Bila Soekarno meninggal dunia, Soekarno dikatakan mewasiatkan kepada orang yang rapat dengan dia supaya Hamka yang uruskan jenazah dia dan salatkan jenazah dia. Dan ketika mana wasiat itu diterima oleh Hamka, Hamka terus buat. Sehingga kan orang tanya dia, kau nak pergi salatkan jenazah dia, sedangkan dialah yang penjarakan kau, sedangkan dialah yang menzalimi kau. Tuan-tuan, Hamka kata apa? Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Hamka kata, aku patut terima kasih kat dia. Sebab kalau dia tak masukkan aku ke dalam penjara selama 2 tahun, tafsir Azhar ni tak siap. Kerana dia masukkan aku dalam penjara lah tafsir Azhar ni boleh siap, dia kata. Dan bila orang kata Hamka ni di Soekarno ni sebagai munafik kerana dia ni komunis apa semua, dia kata bukanlah kita nak uruskan. Apa yang zahirnya dia Muslim, maka kita uruskanlah dia sebagai seorang Muslim. Siapalah kita nak menilai dia? Tuan-tuan, bila saya ingat kisah ni, saya teringat kisah Ibn Taymiyah. Memang jalan cerita lebih kurang sama. Ketika mana orang fitnah Ibn Taymiyah sehingga masuk ke dalam penjara, Ibn Taymiyah menulis surat. Dia kata, aku maafkan semua orang yang memfitnah aku. Kenapa? Kerana dia kata aku berjuang siang dan malam
supaya Allah membebaskan mereka daripada neraka. Katalah kalau aku tak maafkan fitnah mereka terhadap aku sendiri yang akan memasukkan dia orang ke dalam neraka, sedangkan aku berjuang siang dan malam untuk membebaskan dia orang daripada neraka. Maka aku tak mau jadi penyebab. Kerana aku tak maafkan, mereka akan masuk ke dalam neraka, sedangkan itu bukan tujuan aku berdakwah. Dan Al-Azhar ini dianggap sebagai tokoh bukan saja oleh Nusantara, sehingga kan Universiti Al-Azhar memberikan dia gelaran doktor kehormat. Oleh kerana itulah dinamakan tafsirnya itu sebagai tafsir Al-Azhar, kerana dia sangat mengiktiraf Al-Azhar, dan Azhar juga mengiktiraf dia sebagai kenang-kenangan, dinamakan tafsirnya itu sebagai tafsir Al-Azhar. Bukan hanya diiktiraf oleh Nusantara, dia juga bukan hanya diiktiraf oleh Indonesia, dia juga diiktiraf oleh Mesir. Bahkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 juga memberikan dia ijazah doktor kehormat. Maksudnya dia ni PhD kehormat atas sumbangan yang dia buat pada dunia dakwah, bukan hanya di Indonesia, bahkan juga sampai ke Malaysia. Sehingga dia diberikan gelaran doktor kehormat. Tapi Hamka sebagai seorang tokoh yang telah banyak memberikan sumbangan, tapi tuan-tuan, ada beberapa negeri di tanah Melayu yang tidak membenarkan dia ceramah. Walaupun dia ni ada tafsir 30 juzuk, walaupun dia ni telah buat macam-macam, ketua umum Majlis Ulama Indonesia, jadi pensyarah di Indonesia, ada anak murid yang hebat-hebat, ceramah sana sini, tapi bila sampai ke tanah Melayu, ada negeri yang ban dia. Maksudnya ban ni kadang-kadang menunjukkan kehebatan seseorang. Sehingga Hamka menulis satu surat, kan? Dipanggil teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor. Kerana apa? Kerana dia disekat di beberapa negeri, tak boleh nak ceramah walaupun dia sebagai seorang tokoh. Bila kita baca kitab teguran suci dan jujur tu, asalnya surat dan akhirnya jadikan buku, Hamka memberikan teguran yang sangat jujur, yang sangat ikhlas bagi seorang sahabat kepada sahabatnya yang sepengajian ataupun yang sama level ilmu dengan dia. Maka sebab itu saya selalu pesan kepada anak murid saya yang belajar di universiti. Kadang-kadang orang mengaji agama, kita bukan kurang orang mengaji agama, tuan-tuan. Orang mengaji agama ni ramai. Di Malaysia ramai, di Singapura pun ramai, di Indonesia lagi lah ramai. Orang mengaji agama ni ramai. Sebenarnya kita bukan kurang orang mengaji agama, kita kurang orang yang nak cakap benda yang betul. Kita kurang orang berani nak cakap satu benda, tak fikir pasal reputasi, tak fikir pasal kepentingan peribadi. Yang ni yang kurang. Orang yang belajar hadis dengan saya ramai. Saya belajar hadis kat UIA, kawan-kawan ramai. Tapi dia nak bercakap, nak berani nak bercakap, nak mempertahankan kebenaran. Ini adalah yang benar, inilah Islam yang betul. Tak ramai yang berani. Sampai dia kata apa? Bila jumpa dengan kita, saya tak kata saya berani, tapi paling tidak tu ada benda lah yang orang kecam saya sebab benda yang saya cakap, saya tak peduli orang, saya cakap lah. Sampai ada bila jumpa dengan kawan, dia kata tak apa Syekh, teruskan, aku sokong kau daripada belakang. Daripada belakang je lah kan? Yang kena kecam jadi pancing bag aku lah kan. Tapi yang nak bercakap ni bukannya ramai yang nak bercakap kerana kebenaran itu, tak ramai. Tetapi yang belajar agama ramai. Maka saya pesan kepada pelajar-pelajar saya kata, berapa ramai di antara kamu yang berani nak ubah masyarakat? Masyarakat buat macam ni, kita nak bagi tahu yang sunnahnya bukan macam ni, yang macam sunnahnya macam ni. Berapa ramai yang berani? Tambah pula dalam masyarakat Melayu, sekali kena label Wahabi, label itu kita akan bawa sampai mati. Sampai mati, seperti mana Hamka. Tapi ya, Hamka disekat, tak boleh ceramah. Hamka dituduh sebagai Wahabi. Hamka dituduh sebagai orang yang mecah belahkan masyarakat. Tapi hari ini, bukan kata hari ini, di zaman moden ni, setelah Hamka meninggal pada tahun 1981, bermula daripada tarikh tu sehinggalah sekarang, berapa ratus bahkan mungkin ribu seminar yang dibuat membicarakan dan membincangkan pemikiran dan sumbangan Hamka dalam dakwah. Berapa banyak tesis master dan PhD yang dibuat
bercerita tentang sumbangan Hamka dalam dakwah. Mungkin ada tokoh di zaman tu yang ban Hamka, selesa. Orang panggil Datuk, orang panggil VIP, turun ke kampung orang main kompang. Tapi orang yang ban Hamka tu, agak-agak tuan-tuan, berapa seminar yang orang buat untuk bincang tentang pemikiran dia? Berapa ramai orang bincang tentang sumbangan dia dalam Islam? Mungkin tak seramai Hamka. Kerana apa? Kerana dia hanya maintain the status quo. Dia hanya mengekalkan apa yang ada. Sifat pendakwah ini bukan hanya mengekalkan apa yang ada, tetapi sifat pendakwah itu adalah nak menjadikan masyarakat makin hari makin dekat dengan sesuatu yang dinamakan sebagai sunnah. Ni Hamka.